Baik, kita bersama dengan Ernie. Assalamualaikum, Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Alhamdulillah. Baik, Ernie mengenai dengan malam perayaan ini, ya. Dan silakan lama. Baik, untuk mengenai dengan malam perayaan ini telah pun dikongsikan bersama Intan tadi. Bagaimana setakat ini, Ernie? Adakah pengunjung kesemuanya dari daerah Tutong saja ataupun ada juga daripada rakan-rakan ke ataupun mereka yang berada di daerah lain berkunjung juga di daerah Tutong? Alhamdulillah ya, seperti yang saya temui ketika saya berkunjung ke perayaan di daerah Tutong ini, saya juga banyak menjumpai rakan-rakan dari bandar Seri Begawan dan Belait ya. Mungkin dengan Muammar mungkin ya, menerusi pentarama. Ya. Indah. Tidak ya? Itulah Ernie malu-malu dia berjumpa. Jadi Ernie ya, kalau malam perayaan ini biasanya kan kalau kita ni mungkin ada makanan yang ingin yang akan dicari. Kalau saya sendiri mungkin sotong tutuk. Kalau Ernie sendiri malam perayaan apa yang dicari ni? Menu-menu apa yang dicari? Ya, memang kalau memang ini ketinggalan sotong tutuk lah. Tetapi kalau untuk tahun ini saya lebih gemar mencari cucur kacang. Cucur kacang. Cucur kacang hijau lah ya. Ya. Ya, kalau kacang biasa bukan namanya ya. Baik, kita terus serahkan bersama dengan Ernie untuk mengkongsikan laporan dan juga masa dari daerah itu. Silakan Ernie. Baik, terima kasih Muammar dan Nur Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Kita dipertemukan lagi pagi ini menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Kita akan berikan ya beberapa kegiatan yang akan berlangsung di daerah ini. Mengenai dengan acara malam perayaan di daerah Tutong, acara pentas perayaan malam ini akan diteruskan lagi malam aspirasi Islam yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Sufri Bolkiah Tutong dan Sekolah Menengah Ripas Tutong ya. Acara akan bermula pada jam 8.30 malam ini nanti di pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan dengan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Mutadibilah Tutong. Jadi bis kita dialalukan untuk hadir ya sama-sama menyaksikan dan juga memeriahkan acara malam perayaan yang akan berlangsung pada malam nanti. Baik, sebelum kita kongsikan lagi beberapa kegiatan lainnya, kita beralih seketika dulu untuk menyaksikan bahan visual yang kami isikan pagi ini. Memiliki sebuah laman yang menarik dan indah memang menjadi idaman bagi setiap orang. Menghiasinya dengan tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan serta perhiasan laman di samping reka bentuk dan atur susun kelengkapan menambahkan lagi seri di pekarangan rumah. Lazimnya, konsep dan reka bentuk laman adalah mengikut kreativiti pemilik rumah untuk menyerlahkan keunikan yang tersendiri. Baik Tuan Haji, kalau saya melihat ni memang ni kita ni mempunyai taman di pekarangan ni memang satu perkara yang indah lah. Jadi kalau saya lihat ni mungkin Tuan Haji boleh kongsikan apa konsepnya ni sebenarnya? Sebenarnya saya tidak ada mempunyai konsep yang khusus lah. Tapi saya mengambil konsep warna atap saja, iaitu warna orange. Jadi saya mengambil warna saja untuk mencat di kawasan-kawasan mana yang perlulah dicantikkan dengan dengan warna kuning, orange dan merah lah. Jadi dari mana ni kita boleh terinspirasi untuk orang melahirkan sebuah laman yang begitu indah? Boleh saya katakan begitu indah sekali mungkin. Macam mana? Sebenarnya anak saya minatlah dari kecil untuk satu hari saya mempunyai halaman yang bersih, satu bersih, teratur dan itulah boleh selalu dijagalah dengan sebab kawasan ini sejak saya pindah di sini 21 tahun yang lepas saya mula itulah membuat halaman ini sedikit demi sedikit lah tu, bukannya sekaligus. Jadi beberapa tahun ini saya membesarkan, menambah mana yang perlu dan itulah. Lebih-lebih lagi
saya sukakan ia bersih, kemas dan itulah teratur, sebab kawasan sini kawasan berhampiran dengan dengan hutan lah. Di sini terdapat biawak, kadang-kadang babi hutan, ular pun ada. Jadi kalau nampak kemas, bersih, kita ni boleh melihatlah adakah binatang-binatang yang liar di kawasan ini. Tapi lagipun kalau Anang sudah saya punya itulah minat, kalau taman tu bersih, kemas, rumah akan nampak indahlah dan menarik. Tepat sekali, dan kalau saya melihat juga di sini bukan saja terdapat bunga-bungaan, malahan juga ada beberapa barang berbentuk binatang dan juga cendawan dan sebagainya lah. Jadi mungkin boleh kongsikan antara bunga-bunga yang ada di sini ini. Adakah ia lebih kepada pemilihan tuan sendiri kerana minat akan jenis bunga tersebut ataupun macam mana, ikut kesesuaian taman kali? Mungkin boleh kongsikan. Ya, kesesuaian taman ini ia ikut bentuk tanah yang ada. Jadi tanah ini tidak jauh berapa besar. Jadi saya menyusun bunga-bunga ataupun pokok-pokok yang besar-besar biasanya di tepi-tepi lah. Dan saya sukakan jenis bonsai yang senang dijaga, dipotong ranting-ranting yang tidak diperlukan. Jadi bonsai senang dijaga dan tumbuhan-tumbuhan hijau lah yang senang dijaga. Jadi bila kita ni memotong dan kita ni trim, yang nampak kemas lah. Jadi barang-barang yang lain saya buat sendirilah, macam kulat batu, segala pasu-pasu batu, ada yang saya buat, ada yang saya belilah. Saya yang penting sekali yang saya jaga ialah rumput. Rumput tadi rumput biasa saja, tapi bila ia kemas dipotong ia nampak cantik lah. Nampak smart lah. Smart ya. Jadi kalau dilihat, adakah memang kita orang secara semula jadinya mempunyai kemahiran ataupun minat dalam bidang-bidang lanskapan ni, ataupun orang memang terinspirasi daripada keluarga ke atau macam mana, kawan-kawan ke lah? Minat tu mesti ada, tapi dengan kemahiran yang saya adalah, yang dulu saya pernah masa kecil-kecil sudah banyak ikut bapa membuat itulah banyak petungan-petungan kayu, menyimin dan sebagainya. Jadi kemahiran tu saya gunakanlah. Tidak hanya terhad di halaman depan, beliau juga membina sebuah taman permainan di laman belakang rumah untuk kemudahan beliau dan keluarga serta cucu-cucu bersantai, beriadah dan bermain. Kewujudan taman permainan ini menambah keunikan pada laman rumah beliau selain mengeratkan lagi ikatan kekeluargaan ke arah keluarga yang harmoni. Baik Tuan Haji, tadi di halaman depan itu lebih tertumpu kepada tanaman. Dan di halaman belakang ini saya lihat lagi menarik. Seolah-olah seakan-akan seperti taman permainan pula ni. Jadi mungkin boleh kongsikan macam mana boleh terinspirasi untuk membuat taman permainan ini. Macam mana ni? Pada asalnya di sini ni tanah lapang lah. Jadinya timbulnya idea untuk dijadikan tempat permainan anak-anak saya dulu lah. Lama sudah lah, dalam 20-15 tahun lepas. Tapi sudah anak-anak sudah besar dan cucu makin ramai, jadi saya memperbisaikan lagi lah dengan menambah permainan-permainan. Kelurusan juga di belakang ini adalah rumah kepada kakak saya lah di depannya. Jadi mencantikkan ini adalah satu itulah menjanjikan suasana di sini dan untuk permainan anak-anak lah. Bukan saja anak saya, cucu saya, tapi jiran sebelah pun boleh bermain di sini. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan lah apa saja ni yang ada di halaman belakang ni. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton. Di sini banyak permainan kira kanak-kanak damit lah, yang berumuran dalam 10 tahun ke bawah lah, sebab ada slide, ada macam-macam permainan lah, ada swing di sini dan sebagainya. Jadi ini untuk memberikan anak-anak lah masa untuk bermain di luar. Kebanyakan anak-anak sekarang ini di dalam, khususnya di cucu saya lah, supaya mereka
main di sini, seronok di sini, santai-santai lah, sambil-sambil kami pun di sini itulah mengadakan minum petang di sini dengan keluarga. Jadi inilah tempat kita ni rehat dan santai membawa keluarga. Okey, baik. Jadi mungkin tuan ada pendapat lah mengapa kita ni perlunya orang mencantikkan pekarangan rumah tu. Mungkin tuan ada pendapat dia semestinya lah dengan menggunakan alat-alat ataupun tak jadikan sebagai taman permainan, mungkin sebagai sebuah laman yang menarik. Mungkin tuan ada pendapat mengapa mesti tekniknya orang melawakan halaman rumah tu. Seperti yang saya katakan dulu, saya sukakan ia bersih, kemas dan teratur. Lebih-lebih lagi kawasan di sini kawasan berhampiran dengan hutan. Jadi dengan adanya taman permainan yang bersih ini akan itulah senang kita ni melihat kalau ada binatang-binatang yang liar perjalanan. Dan lagipun untuk taman yang macam ini untuk menarik anak-anak lah bermain di sini. Jadi inilah yang yang disukai oleh anak-anak lah, permainan yang simple saja, yang mereka itulah turun di sini dan main sini. Ya, betul sekali. Dan saya pun melihat ni cucu-cucu kita ni meriah ni main permainan yang ada di sini. Jadi mari kita ni melihat. Ya. Hampir keseluruhan binaan di laman beliau dilakukan atas usaha dan keringat sendiri, sama ada menggunakan barang-barangan yang sedia ada atau daripada barangan terpakai dan kitar semula. Berkemahiran dalam pengolahan serta mempunyai idea kreatif juga memberi kelebihan buat beliau untuk mewujudkan sebuah laman yang selesa dan menarik. Beliau juga menambah, menjaga kebersihan pekarangan rumah adalah penting. Oleh itu, sudah menjadi rutin harian beliau meluangkan masa di waktu pagi atau petang untuk membersihkan halaman rumah yang secara tidak langsung menjadi aktiviti sehat buat diri beliau. Demikian ada kita saksikan tadi ya. Ketika kita ni rehatkan minda dan mata kita ni melihat keindahan di rumah persendirian ya penduduk di daerah Tutong ini, keindahan halaman rumah ya, dan mungkin ianya menjadi satu inspirasi ataupun suntikan semangat kita ni untuk lebih peka ya akan kebersihan dan kecantikan di kawasan halaman rumah yang bermanfaat untuk kita ni dan juga untuk keluarga terdekat ya, mengadakan apa jua kegiatan dan acara di kawasan halaman rumah ya. Jadi semoga ianya menjadi satu motivasi dan inspirasi kepada kita ni semua. Baik, kita kongsikan lagi Auda beberapa acara yang akan berlangsung pada hari ini 31 Julai 2021 bertempat di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Tutong. Pada jam 9 pagi nanti diadakan kempen Derma Darah ya yang akan berlangsung sehingga 11.30 pagi. Jadi Auda dialalukan untuk sama-sama turut serta dalam kempen Derma Darah yang akan diadakan pagi ini di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Tutong. Manakala esok 1 Ogos 2021 diadakan peraduan membaca Asmaul Husna Muslimah Masjid Kampung Penanjung Daerah Tutong bertempat di Masjid Kampung Penanjung Tutong pada jam 8.15 pagi. Dan esok juga akan diadakan tamu ria ya diadakan di Balai Raya Kampung Batang Mitos Tutong bermula pada jam 8 pagi dan aktiviti jualan ini juga akan dimuatkan beberapa jualan ya, bunga-bungaan, buah-buahan, makanan, minuman dan sebagainya. Jadi bis kita juga dilalukan untuk hadir menyaksikan antara jualan tamu ria yang akan diadakan esok di Balai Raya Kampung Batang Mitos Tutong pada jam 8 pagi. Baik, akhir sekali saya maklumkan di sini Auda info mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang berlaku pada hari ini 31 Julai 2021. Kawasan yang terlibat ialah keseluruhan Simpang Lubuk Meranti, Kampung Tanjung, Mukim Tanjung Maya bermula pada jam 8.30 pagi hingga jam 11.30 pagi dan di sebelah petang kerja-kerja berkenaan disambung pada jam 1.30 petang hingga jam 4.30 petang ya. Kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian kabel kawat atas voltan rendah di kawasan berkenaan dijalankan hari ini.